Kemudian yang ketiga ialah menjaga harta suami ketika ketiadaannya. Jadi tanggungjawab seorang isteri yang solehah ini ialah dia menjaga, memelihara harta suami dan juga apa-apa saja yang berkaitan dengan suaminya ketika mana ketiadaan suami. Baik, kita tengok apa yang berlaku kepada Sayyidatina Fatimah. Siapa Sayyidatina Fatimah ni? Sayyidatina Fatimah ni adalah merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika mana Sayyidatina Fatimah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sebut kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai Fatimah, tahukah kamu siapakah orang pertama yang akan masuk ke dalam syurga?" Jadi dalam pemikiran Fatimah ni, orang wanita pertama yang akan masuk ke dalam syurga adalah dia. Dia faham macam tu. Dia yang akan masuk ke dalam syurga. Orang pertama, wanita pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Maka apabila soalan itu ditanya oleh Nabi SAW kepadanya, maka dia jadi ragu-ragu. Adakah orang lain selain dia yang akan masuk ke dalam syurga jadi orang pertama? Maka Rasulullah SAW kata, ya, ada. Maka bila baginda Rasulullah SAW menyebut perkataan ada wanita lain yang akan jadi wanita pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka Fatimah jadi rasa ingin tahu apakah watak, apakah penampilan wanita itu sehingga menyebabkan dia boleh mendahului dirinya untuk masuk ke dalam syurga Allah. Maka ditanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai ayahanda, siapakah wanita yang dimaksudkan masuk awal terdahulu daripada aku ke dalam syurga? Maka Nabi sebutlah seorang wanita fulanah yang berada di suatu tempat. Maka pada keesokan harinya, Sayyidatina Fatimah hadir ke rumah wanita itu, semata-mata dia nak tengok apa yang telah dilakukan oleh wanita itu sehingga beliau ini diiktiraf untuk masuk ke dalam syurga sebagai wanita yang pertama. Maka dia bagi salam, ketuk pintu, maka dia dibuka pintu oleh seorang wanita yang sangat cantik, lemah lembut, sopan santun. Maka dia pun bagi tahu, wahai wanita tersebutlah, dia bercakap dengan wanita tersebut, dia kata, aku ini adalah merupakan puteri Rasulullah SAW. Maka bolehkah aku berbicara dengan kamu sebentar? Macam itulah ayat dia kan. Dia minta izin untuk bercakap dengan, dan masuk ke rumah lah untuk bercakap dengan wanita tersebut untuk dia tengok apa dia keistimewaan yang ada pada wanita tersebut. Tetapi permintaannya ditolak oleh wanita tersebut. Yang datang tu adalah isteri, yang datang tu adalah puteri kepada Nabi SAW. Tetapi permintaannya ditolak oleh wanita tersebut. Sebab apa ditolak? Sebab dia kata, aku tidak boleh membenarkan kamu masuk ke dalam rumahku kerana aku belum meminta izin kepada suamiku. Itu perkataan ayat yang pertama dikeluarkan kepada Sayyidatina Fatimah. Kalau kita ni tetamu datang, kadang-kadang kita tak sempat pun minta izin dengan suami. Kita bagi je masuk. Tapi nak ceritanya bahawa wanita ini dia sangat menjaga hak-hak yang telah diamanahkan oleh suaminya sehingga untuk memasukkan tetamu ke dalam rumah dia pun tanpa izin suami, dia tak akan buka pintu untuk masuk walaupun yang datang itu adalah puteri Rasulullah SAW. Maka Fatimah meraihkan apa yang dibuat oleh wanita tersebut. Maka dia pulang dan berjanji untuk datang balik semula esok. Baik, jadi pada keesokan harinya Sayyidatina Fatimah datang semula bawa dua orang cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka pada ketika itu diketuk pintu, wanita tadi buka pintu, dia tengok ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka dia kata, minta maaf wahai Sayyidatina Fatimah, aku tidak boleh memberikan keizinan untuk kamu masuk ke dalam rumahku. Sebab apa? Sebab aku hanya
meminta izin kepada suamiku, kamu saja yang masuk. Tapi tak sebut, aku tak sangka bahawa kamu akan bawa Saidina Husin, akan bawa Saidina Hasan sekali. Maka baliklah Fatimah. Baliklah Fatimah dan berjanji untuk datang pada hari yang berikutnya. Sedangkan pada ketika itu, kalau kebiasaan kehidupan kita, yang dibawa itu hanya anak kecil. Boleh bawa masuklah dalam rumah kita, bukan menimbulkan apa-apa masalah pun. Tetapi dia sangat menjaga hak-hak dan perjanjian, keizinan yang dia mohon daripada suami dia, sehingga dia tidak memberikan keizinan pada ketika itu, walaupun yang datang itu adalah puteri Nabi SAW. Maka baliknya Fatimah, datang pula esok pada hari yang berikutnya, dia datang seorang, maka diberi keizinan untuk masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Maka dia berbicaralah dengan wanita ini beberapa perkara untuk dia melihat apakah keistimewaan sehingga menyebabkan wanita tersebut boleh masuk awal ke dalam syurga Allah. Maka tengah-tengah dia bersembang, nak melihat apa dia tips-tips lah. Kalau kita ni tips-tips untuk dia tengok congkil apa yang dia boleh guna manfaat untuk diri dia supaya dia masuk syurga juga awal seperti mana yang dia inginkan. Maka tengah-tengah sembang tu, dia tengok wanita itu bangun. Bangun dalam keadaan dia menghiaskan dirinya dengan pakaian yang cantik, pegang tongkat dan berdiri di muka pintu. Jadi Fatimah ni bila dia tengok, dia rasa pelik. Kenapa sampai ada situasi yang macam ni? Kenapa tiba-tiba berlaku macam ni? Maka pada ketika itu sekejap dia nampak suami wanita tadi balik. Bila balik, maka dia menyambut kepulangan suaminya dengan penuh kasih sayang dan dia tunggu kehadiran atau kepulangan suami dia tu dengan penuh rasa hormat di muka pintu. Maka bila suami dia dah masuk, maka Fatimah tanya, kenapa kamu melakukan perbuatan yang sedemikian? Maka dijawab, ketika mana aku berdandan, ketika mana aku menjaga penampilan diriku untuk suamiku, aku jaga supaya dia melihat aku dengan rasa gembira. Dia melihat aku dengan rasa tenang. Dia melihat aku dengan rasa sakinah, rasa mawaddah, kasih sayang. Jadi tongkat pula, apa tujuan tongkat? Tujuan tongkat tu ialah kalau sepanjang dia meninggalkan rumah ada kesalahan dosa yang aku lakukan, maka dia boleh menghukum aku sebagai tanda bahawa aku ini berdosa dan dengan redha dia saja aku ini boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya dia melaksanakan peranan dia sebagai seorang isteri. Dia menjaga hak-hak dia sebagai seorang isteri kepada suaminya ketika mana suaminya tidak ada di rumah ataupun ketika mana suaminya memberikan amanah pada ketika itu. Jadi banyak benda-benda ini yang kita terlepas pandang dalam kehidupan masyarakat kita setiap hari. Kadang-kadang kita tak jaga. Ada tetamu yang datang ke rumah kita, kita benarkan tanpa ada keizinan daripada suami. Kadang-kadang ada benda-benda yang suami kita minta buat, kita tak boleh nak buat dengan alasan tak apalah. Kalau tak buat pun dia bukannya tahu, tak boleh. Jadi banyak benda yang kita perlu jaga diri kita ini supaya hak-hak ataupun amanah yang diberikan oleh suami kepada kita itu terpelihara kerana ia adalah sebahagian daripada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa kita ini adalah wanita ataupun isteri yang solehah.